Baik, untuk berbincangkan lanjut berkenaan dengan perkara ini, pada jam ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban yang merupakan pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis IEIJS. Selamat pagi Prof dari Malaysia. Selamat pagi, Fahmi. Ya Prof, dan pastinya bila nak bercakap dalam konteks genjatan senjata seperti apa yang kita dengarkan tadi, reaksi pertama Prof, mungkin kita nak lihat juga bagaimana keputusan oleh Majlis Keselamatan PBB ini akan memberi kesan cepat kepada masalah kebuluran terutamanya dan pembantaian Israel di Gaza, Prof. Okey, Alhamdulillah. Secara asasnya, saya sangat-sangat bersyukur, Alhamdulillah, dengan keputusan yang telah diambil di peringkat Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa dan daripada sikap berkecuali untuk mendesak agar melakukan gencatan senjata serta-merta ya dalam konteks di Gaza, melibatkan pihak-pihak yang terus melakukan penyerangan pengeboman yang berterusan terutamanya di pihak rejim haram Israel. Jadi secara asasnya keputusan ini perlu untuk disambut dengan kesyukuran dan apa yang lebih penting Fahmi ya adalah untuk memberikan penekanan kepada pelaksanaan segera keputusan yang telah diambil, resolusi yang telah diambil di peringkat Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini. Ini perkara yang lebih-lebih lagi kritikal. Sebab mengapa saya katakan begitu, di sana daripada reaksi awal di pihak rejim haram Israel terutamanya adalah sangat-sangat tidak mengalu-alukan. Malah mereka menyatakan secara terbuka bahawa kami tidak akan kami tidak akan memberikan komitmen kepada resolusi yang telah diputuskan. Ini suatu perkara yang perlu untuk diberikan perhatian segera terutamanya oleh mereka yang bertanggungjawab dalam konteks Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ya, dan juga Prof, pastinya tumpuan pada ketika ini adalah berkenaan dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Bagaimana misi kemanusiaan yang sepatutnya disalurkan di seluruh Gaza dan persoalannya siapa yang akan mengawasi dan bagaimana helah lain akan dilakukan oleh Israel, Prof? Okey, dalam hal ini Fahmi saya kira keputusan resolusi yang telah diputuskan oleh Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini sepatutnya memberikan suatu penegasan dan juga suatu empowerment ya kepada negara-negara yang sangat dekat dalam urusan pelaksanaan penyampaian bantuan ini, terutamanya negara-negara yang berjiran dengan bumi Gaza yang terus dibom dan diserang ini. Maka contohnya seumpama Mesir, Jordan, begitu juga dengan beberapa negara lain yang berdekatan, sepatutnya mengambil tanggungjawab ini dan juga melihat bahawa keputusan resolusi Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu ini memberikan suatu dorongan dan juga jaminan kepada mereka untuk mempermudah urusan penyampaian bantuan ini ke bumi Gaza. Dan dalam masa yang sama, ini merupakan suatu penegasan kepada negara-negara yang berkenaan dan pastinya perlu komitmen yang bersungguh-sungguh daripada pihak Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu sendiri untuk memastikan sekurang-kurangnya rejim haram Israel tunduk kepada keputusan yang berkenaan dan mempermudah laluan. Kita sedia maklum apa yang berlaku pada hari ini, contohnya walaupun Mesir ni sebelah saja dengan Gaza, sepatutnya ya hanya beberapa minit boleh sampai bantuan yang cuba disampaikan daripada seluruh dunia, termasuk daripada Malaysia, termasuk daripada negara-negara Islam yang lain, begitu juga negara-negara dunia yang lain. Tetapi di sana ya seakan-akan terpaksa tunduk kepada kerenah rejim haram Israel, termasuk divert laluan bantuan ini untuk sampai ke Gaza, berlaku sekatan di sana dan di sini. Maka perlu ada suatu penegasan kepada rejim haram Israel agar tidak campur tangan dalam usaha penyampaian bantuan, sepatutnya terus katakan dari Mesir terus ke Gaza.
dari Jordan katakan terus ke bumi Gaza tanpa ada ruang sekatan daripada rejim haram Israel. Ya. Dan juga Prof, kita bercakap tentang soal bantuan ini. Pastinya beberapa minggu sebelum antara isu yang mungkin menjadi perbahasan di peringkat global adalah berkenaan dengan beberapa negara Eropah menghentikan pembiayaan kepada UNRWA. Akan tetapi 3 hari lepas kita saksikan Finland setuju untuk menyambung semula pembiayaan dan juga Kesatuan Eropah, Suruhanjaya Eropah juga menyambung semula pembiayaan. Namun melihat kepada gencatan senjata yang akan dilaksanakan menerusi resolusi ini, apa jangkaan ke depannya? Adakah banyak negara-negara Eropah misalnya akan menyambung semula pembiayaan kepada UNRWA khususnya untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, Prof? Okey, dalam hal ini saya kira di sini ada peranan keputusan daripada Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu ini untuk mendorong lebih banyak pihak terutamanya daripada kalangan negara-negara Eropah untuk sama ada menyambung ataupun meneruskan usaha penyampaian bantuan ataupun peruntukan daripada negara mereka masing-masing. Mandat yang diberikan daripada Majlis Keselamatan ini adalah suatu mandat yang jelas bahawa ia adalah suatu keputusan yang boleh dianggap konsensus, ya, daripada ke semua negara yang berkait dengan Majlis Keselamatan ini. Jadi saya kira lebih banyak lagi daripada kalangan negara-negara yang berkenaan akan menyalurkan bantuan. Dalam masa yang sama, bagi negara-negara terutamanya daripada kalangan negara-negara Arab, negara-negara umat Islam, sepatutnya tidak perlu untuk menunggu pihak-pihak daripada negara Eropah untuk meneruskan sumbangan mereka ataupun komitmen mereka. Sebaliknya, daripada kalangan negara-negara umat Islam ini perlu untuk bersedia lebih awal lagi untuk penyaluran, kalaupun berlaku di sana ada negara yang memutuskan untuk tidak meneruskan bantuan dan sebagainya. Daripada kalangan negara-negara umat Islam telah mampu untuk menampung keperluan-keperluan yang berkenaan. Kita akur bahawa keperluan-keperluan di bumi Gaza pada hari ini adalah sangat-sangat tinggi dan kritikal. Tetapi dengan semangat, terutamanya semangat Ramadan yang kita ada pada hari ini, sepatutnya daripada kalangan negara-negara umat Islam lebih awal lagi untuk memberikan komitmen. Dan di sini kebetulan saya berada di Brazil bersama dengan Muslim Care Malaysia Society untuk membuat kajian yang berkait dengan Palestin diaspora di sini. Saya melihat contohnya negara Brazil ni juga mempunyai komitmen yang tinggi dalam usaha untuk membantu masyarakat ataupun mangsa-mangsa kekejaman yang berada di Gaza. Jadi apatah lagi daripada kalangan negara-negara umat Islam dan negara-negara dunia seluruhnya. Mudah-mudahan ia merupakan suatu titik permulaan kepada bantuan, komitmen dan kesungguhan untuk menyelamatkan bumi Gaza dan membela umat yang tertindas di Gaza dan Palestin, insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Amin Rashid Yatiban yang merupakan pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis IEIJS di atas perkongsian dan pandangan tegas itu sebentar tadi. Baik.